Okey, 7 panduan kemasukan dadah ke dalam badan. Okey, kita ada 7R kat sini. Right dose, dos yang betul. Jadi kita perlukan dos yang betul, preskripsi yang betul daripada ahli yang bertauliah. Kemudian kita perlukan right route kemasukan yang betul. Nanti kita tengok macam mana kaedah kemasukan yang betul. Kemudian kita ada right time juga. Bila kita nak gunakan dadah tu. Tak perlu sejenis dadah tu kita perlukan, bukan semuanya sesuai untuk satu-satu masa tu. Kalau kita katakanlah kita sakit kepala, takkan nak makan ubat sakit pinggang kan, macam itulah contohnya. Okey, kemudian right individual. So kita kena tahulah individu tu badan dia sesuai atau tidak untuk sejenis dadah ni. Itulah yang pentingnya preskripsi daripada ahli farmasi yang betul. Tengok berat badan dia sesuai ke tak dengan dos yang diberikan. Kita tengok dia punya metabolisme badannya tu sesuai ke tak, dia punya umur dia. So benda tu diambil kira. Kemudian right medication. Ini pun sama. Kalau dia sakit darah tinggi, kita tak boleh nak bagi ubat yang menyebabkan darah dia lebih tinggi kan. Jadi perlu ada right medication. Kalau untuk sakit jantung, kena bagi ubat sakit jantung, macam tu. Kemudian right expiration date, tarikh luput yang ni yang okey, yang mengikut tarikh luputnya dan memberikan kesan yang betul. Ubat-ubat ni pun ada tarikh luputnya. Kalau kita gunakan dengan salah, maka salahlah dia kan. Kemudian right documentation, perlu didokumentasikan dengan betul lah. Bukan didapati secara haram, dibuat daripada makmal-makmal haram. Jadi dokumentasi yang betul supaya kita ada sudut perundangannya pun betul lah. Okay, kemudian kita teruskan lagi dengan kaedah kemasukan dadah yang betul. Kita ada beberapa kaedah kemasukan dadah ke dalam badan. Salah satunya adalah enteral, secara oral ataupun rectal, kita masukkan je dadah tu. Kemudian parenteral, secara kita ada sublingual, diletakkan di bawah lidah. Kemudian topical, kita tampalkan je di atas kulit. Kemudian pulmonary, ini untuk biasanya untuk terus masuk ke paru-paru lah. Kemudian intraosseous, ini dia masuk terus ke tulang. Kemudian kita ada juga beberapa jenis injection. Kat sini ni doktor-doktor tahulah, saya pegawai yang dadah je kan. So saya gitu-gitu je lah, tahu secara zahirnya je. Okey, kalau tengok kat sini kita ada cara kemasukan, cara suntikan melalui intramuscular. Yang ni saya rasa terus ke muscle. Kemudian subcutaneous, ini di bawah lapisan kulit je kalau saya tak salah. Kemudian intravenous, IV, ini terus masuk ke kita punya saluran darah lah. Dan intradermal, ini betul-betul lapisan kulit yang pertama. Okey, kita teruskan. Mana slide saya lagi? Kategori dadah. Okey, ni musuh kita ni. Apakah dadah? Kategori dadah ni diperbuat daripada dua jenis. Tadi saya dah maklumkan, daripada tumbuhan dan bahan sintetik, daripada kimia, precursor. Okey, dadah terdapat 4 jenis yang biasa kita jumpa, iaitu jenis ni saya rasanya silap sikit. Kita ada dadah jenis penekan, jenis depressant. Kita juga ada dadah jenis perangsang, stimulan. Ni bukan penekan, perangsang. Kemudian dadah halusinogen, menyebabkan halusinasi, serta dadah jenis kombinasi. Okey, untuk kalau kita tengok dadah jenis tumbuhan ni biasanya ganja, opiat dan ketum lah. Kalau dadah jenis bahan ni pula biasanya dadah jenis sintetik atau amfetamin type stimulant seperti methamphetamine yang kita kenali, yang menjadi trend sekarang adalah syabu, ais, ecstasy dan sebagainya. Okay, kita tengok satu-satu dadah. Okay,
ini adalah dadah jenis ganja yang dihasilkan daripada pohon Cannabis sativa, atau nama jalanannya kita panggil dam, balut, sayur, wheat, pot grass dan macam-macam lagi lah. Kemudian kesan pengambilan dadah jenis ganja ini biasanya kita rasa kering pada mata dan mulut, malas, menyebabkan kemalasan, perkembangan otak terbantut, daya ingatan terjejas dan antisosial. Bahan psikoaktif yang sangat berbahaya dalam dadah jenis ganja ini adalah THC. Dia boleh merangsang otak dan menyebabkan rasa khayal. Kemudian kalau ikutkan di bawah Akta Dadah Berbahaya, seseorang itu boleh dianggap mengedar sekiranya didapati dalam milikannya terdapat 200 gram atau lebih ganja, dan hukumannya adalah gantung sampai mati, mandatory di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Suara saya double Ada yang komen ini suara saya double. Okey. Okay, saya harap jelas lah ya. Kalau tak jelas maklumkan je. Okey, kemudian ini adalah tanda-tanda orang yang mengambil dadah jenis ganja. Biasanya dia akan ketawa tak berhenti-henti, menangis tak berhenti-henti, pelik Dia punya perception dia, tingkah laku dia pun dah berubah lah. Kemudian tabiat merokok yang kuat, dia dah mula bercakap sendiri, makan punya melampau. So kalau dah katanya nak kurus ambil dadah tu, ambil ganja tu memang tipulah. Okey, seterusnya dadah jenis opiat. Ini pun dadah daripada tumbuhan juga. Nama-nama kampungnya atau nama, kita kata nama pasarnya adalah pokteh untuk morfin atau ubat panas untuk heroin, kita panggil panas, staf. Lepas tu yang biasa kita temui kodein lah, jenis ubat batuk. Opiat ni dia dihasilkan daripada pokok popi dan bertukar warna daripada warna putih ke warna coklat kehitaman. Ke warna coklat kehitaman. Biasanya dia adalah bahan alkaloid. Yang menyebab ini adalah contoh-contoh dadah jenis opiat. Okey, seterusnya kita tengok ini penghasilan dadah daripada pohon popi. Kita ada daripada candu, kemudian kita ada morfin, heroin dan kodein. Ini dadah yang selalu disalahguna. Dan macam saya bagi tahu tadi, dadah ni adalah ubat-ubatan. Jadi kalau digunakan dari sudut perubatannya memang kiranya tak asing lah. Dadah jenis opiat ni, opiat based drugs ni memang digunakan secara meluas dalam perubatan. Sebagai, kalau morfin ni kita gunakan sebagai bius kan, ubat bius. Jadi benda ni bila disalahgunakan, dia yang menjadikan dia salah tu. Okey, saya teruskan lagi. Okay, ini adalah bagaimana dadah menyebabkan ketagihan. Macam saya cakap tadi saya dah sebut, dadah ni dia terus serang kita punya saraf tunjang dan otak. Dan kat sini usus juga. Sebab kita dalam sistem saraf kita memang ada satu reseptor atau penerima message, dipanggil reseptor lah, dalam bahasa sainsnya reseptor untuk opiat. Jadi bila dadah ni dia biasanya dia akan, kita kata mimik lah, dia tipu badan kita, dan itu yang menyebabkan memberi kesan kepada metabolisme badan kita secara biokimianya kan. Jadi dia kesannya tu dah tak sama dengan yang sepatutnya.
Kalau kita tengok kat sini kesan dia ada kesan jangka masa pendek dan panjang. Seperti kalau kita lihat kat sini sembelit, loya-loya, muntah-muntah, degupan jantung perlahan, kita boleh melambatkan pernafasan dan juga terlibat dengan hepatitis B dan C serta HIV. Sebab dadah jenis ini biasanya kita kemasukannya secara suntikan. Kalau kita dadah jenis opiat ni, kalau untuk golongan dewasa, kalau kita lihat daripada statistik penggunaannya, golongan dewasa biasanya lebih cenderung menggunakan dadah jenis opiat ni lah. So dia adalah dadah, kita kata dadah tradisional lah. Golongan dewasa yang umur abang-abang kita lah kan, abang-abang, bapak-bapak kita kan. Jadi lebih cenderung menggunakan dadah jenis opiat ni dan jenis suntikan. Tapi sekarang trendnya dah mula menurun. Trend dadah sekarang nanti kita tengok apa trendnya. Okey, kemudian saya teruskan lagi, nanti kita tengok dadah jenis apa yang menjadi trend sekarang. Tolong saya, cursor saya tak saya punya cursor problem. Okey, terima kasih. Sekejap Alamak, hilang lagi. Okey. Hey, okey. Sorry. Okey, ini tanda-tanda, saya sambung, minta maaf. Ini tanda-tanda penagih dadah yang jenis opiat. Biasanya dia akan kerap mengantuk, dia akan jadi tergaru-garu. Dia punya tingkah laku dia dah tak dapat digawal. Kemudian badan menjadi kurus dan tidak terurus. Dia kerap berkhayal, berangan-angan, dia dah mula halusinasi. Kemudian mata berair dan merah. Denyutan nadi perlahan dan kita nampaklah kesan-kesan jarum suntikan. Macam saya cakap tadi, dadah jenis ini diambil melalui suntikan. Okey, seterusnya. Sorry. Ada masalah dengan cursor pula. Minta maaf lah ya. Biasalah di norma baru ni kita kena berkawan dengan teknikal. Okey, saya sikit lagi. Okey, cursor saya tak nak bagi kerjasama. Inilah contoh alatan menghisap dadah dan penyakit akibat daripada opiat lah. Tadi pun saya dah maklumkan dadah ni biasanya diambil secara suntikan. Namun ada juga kita ambil melalui, inilah cara-caranya, secara sedutan tu. Cheers. Kemudian kalau kita tengok penyakit yang biasa dihidapi oleh penagih opiat, biasanya adalah batuk kering, hepatitis B atau bengkak hati. Kemudian kita ada juga biasanya HIV dan AIDS. Kalau kita dapati sekarang, kalau ikutkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, bilangan pesakit HIV dan AIDS sekarang dah menurun. Macam saya cakap tadilah, bila trend dadah jenis opiat ni menurun, so penyakit AIDS dan HIV ni pun menurun juga. Sebab daripada dulu kita kata HIV dan AIDS ni menjadi tinggi kes jadi tinggi akibat daripada penggunaan jarum suntikan. Kita kata berkongsi jarum suntikan. Jadi bila dah kurang pengguna opiat ni, jadi HIV pun dah berkurang. Saya teruskan lagi. Alamak. Okey, ni pokok ketum.
ini yang popular sekarang. Dia sangat-sangat popular. Kenapa saya pun tak tahu, sebab dia kata dikatakanlah pokok ketum ini adalah ubat secara tradisional, dapat mengubati kencing manis, darah tinggi katanya. Tapi itulah, macam saya kalau dalam bila saya berjumpa dengan komuniti, bila komuniti tanya berkenaan dengan ketum ni, ketum ni biasanya macam kita bila kita dia dalam komposisi pohon tu sendiri, kita tak tahu berapa komposisi bahan psikoaktif dalam tu. Okay, sebelum tu saya maklumkan bahan psikoaktif dalam pohon ketum ni adalah mitraginin. So mitraginin ni yang menyebabkan kita menjadi ketagihan lah bahan psikoaktif tu. Jadi bila dalam satu-satu pokok tu kita tak tahu pun banyak mana bahan psikoaktifnya. Jadi bila kita gunakan, mungkin bahan psikoaktif tu kita kata tak sesuai untuk badan kita. Jadi bukan semua orang mampu menerima, bukan semua badan manusia mampu menerima mitraginin itu dalam badan dia. Okey, saya teruskan lagi. Kita tengok pula hukuman apa dari sudut perundangan pokok ketum ni. Alamak. Okey, dari sudut perundangannya, pokok ketum ni, bahan psikoaktif mitragina ni diletakkan dikawal di bawah Akta Racun 1952, di bawah kawalan Peraturan Kawalan Psikotropik. Dan jika disabit kesalahan, dendanya tidak melebihi 10,000 dan 4 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Ini dia adalah bahan, dia tidak diletakkan di bawah Akta Dadah Berbahaya, tapi masih lagi salah di bawah Akta Racun 1952. Okey, ini adalah tadi kita tengok dadah jenis tumbuhan. Ini sekarang kita masuk pula dadah jenis sintetik yang dihasilkan daripada bahan kimia precursor lah, yang boleh mendatangkan kesan gila yang kekal. Psikosis, kesan gila yang kekal dan kematian dalam tempoh singkat. Sebab apa, ini kita pun faham bahan-bahan kimia ni, bila kita menggunakan bahan kimia ni, kita tak tahu apa fungsi atau apa kesannya terhadap badan kita. Jadi bila kita bila benda tu dah mula macam kita kata dalam bahasa pasalnya, kita kata makan dah. Dia dah makan kita punya sel-sel badan ni. So itulah yang menyebabkan kesan-kesan yang teruk lah, seperti gila